Kita bertenang. Sebentar lagi kita akan mulahkan kelas Injil kita pada malam ini. 我们预备心，我们即将开始我们今天晚上的圣经要道的研习班。 Mari kita berdoa dalam hati. 请大家同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita mulahkan kelas Injil kita untuk malam ini. 奉主耶稣基督圣名，我们开始今天晚上的圣经要道研习班。 Seperti biasa sebelum kita meneruskannya kita nyanyi kidung dulu. 我们先来唱诗。 Kita nyanyi kidung bilangan nomor 35. 我们唱诗35首。 Baik, haleluya, selamat malam, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang turut serta dalam atas talian pada malam ini. 哈利路亚！首先在这里问候参与今天晚上线上课程的各位弟兄姐妹慕道朋友，大家平安。 Kita bersyukur karena untuk malam ini bermulanya pusingan kedua melaksanakan kelas Injil dalam zon timur ini. 感谢主，我们今天晚上已经开始第二回合的这个东区的这个圣经要道的研习班。 Seperti biasa sebelum kita meneruskan kelas kita pada malam ini. 照着往常一样，我们来开始我们的课程之前， kita akan sama-sama berdoa. 我们将一同来祷告。 Dan doa ini adalah doa bahasa akal. 第一次的祷告将是悟性祷告。 Dan diminta sekalian hanya berdoa di dalam hati saja. 请各位同心默祷。 Kita mohon Tuhan menyertai kebaktian kelas yang kita adakan pada malam ini. 我们求主耶稣带领我们今天晚上的课程。 Mari kita berdoa dalam hati. 我们预备心来同心默祷。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memanjatkan doa. 奉主耶稣基督圣名祷告。 Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur ke atas berkat dan pimpinan-Mu ini. 慈爱的天父，我们感谢你的祝福与带领。
Sekali lagi malam ini kami mengadakan kelas Injil. 今天晚上我们来举办这个福音班， Mohon Engkau menyertainya, 我们求你与我们同在， mencurahkan berkat yang berkelimpahan, 赏赐我们丰盛的福气， berkat hikmat rohani supaya kami dapat menerima firman Injil kebenaran ini. 赏赐我们属灵的智慧，能够来接受你的福音， Biarlah ini menjadi pedoman di dalam kehidupan rohani kami masing-masing. 成为我们每个人属灵生活的一个指引， Agar kami dapat menemukan jalan keselamatan yang Engkau janjikan. 让我们能够找到你所应许的得救的正路。 Ya Tuhan, malam ini kami akan memperkenalkan siapakah Yesus ini. 主啊，今天晚上我们将介绍耶稣是谁。 Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus, memberi hikmat rohani dan kepahaman pada semua yang terlibat sama mendengar kelas pada malam ini. 求你赏赐属灵的智慧给参加今天晚上线上课程的每一位， Agar kami dapat menerima firman tentang ini benar-benar yang ada dalam Alkitab. 好让我们能够接受圣经里面的道理。 Dan kiranya ini memberi petunjuk kepada kami untuk mengenal siapakah Yesus itu. 好让这个成为我们的引导，能够认识耶稣是谁。 Ya Tuhan, hamba-Mu ini sangat lemah dan tidak tahu menyampaikannya. 主啊，你的仆人非常的软弱，不懂得如何来阐明这个道理。 Mohon Engkau memberi hikmat rohani kepada kami berdua supaya apa yang disampaikan itu bersesuaian dengan kebenaran dan kehendak-Mu. 求你赏赐仆人二人都有这个属灵的智慧，能够懂得如何讲述阐明这个道理。 Kiranya Engkau menyertai kami bermula sehingga berakhir. 求你与我们同在，从开始一直到结束。 Agar perjalanan kelas ini berjalan dengan lancar sehingga selesai. 好让这个福音班能够顺利的进行，圆满的结束。 Ya Tuhan, demikianlah doa yang kami panjatkan. 主啊，我们这样向你祷告， Segala kemuliaan dan kehormatan diberikan kepada nama-Mu. 愿一切尊贵荣耀都归你的圣名。 Di tempat yang maha tinggi dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. 在至高之处，从今直到永远。 Amin. 阿门。 Baik, malam ini kita akan bincang tentang tajuk Yesus. 今天晚上我们所谈论的题目是耶稣。 Baik, Yesus ini ialah perkataan dalam bahasa Yunani. 耶稣是这个希腊文， Dan manakala dalam bahasa Ibrani berbunyi Yesua. 在这个希伯来文，它被称为是约书亚。 Jadi Yesus bermaksud juru selamat. 耶稣的意思就是救主。 Jadi biasanya kita menyebut Yesus Kristus. 通常我们称耶稣基督。 Kristus itu dalam bahasa Yunani. 这个基督在这个希腊文里面， Dan Mesias adalah dalam bahasa Ibrani. 这个弥赛亚就是在这个希伯来文。 Jadi Kristus itu bermaksud yang diurapi. 这个基督的意思就是受膏的。 Jadi kita akan membentangkan dan membuktikan siapakah Yesus ini. 我们将来讲论还有证明这耶稣到底是谁。 Sebab manusia pada umumnya ada yang tidak percaya Yesus. 因为普遍上世人都不认识耶稣。 Bahwa dia itu adalah Tuhan. 他们不相信耶稣是神。 Tapi sebenarnya bila kita melihat dalam Alkitab, 其实我们看这个圣经的话， kita akan mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. 我们知道这耶稣就是神。 Bagaimana kita membuktikan Yesus itu adalah Tuhan? 我们要如何来证明这耶稣就是真神呢？ Yang pertama, kita akan melihat 我们将来看。 Yesus merupakan Tuhan yang esa di sorga. 主耶稣就是天上独一的真神。 Yesus pernah berkata bahwa Dia dan Bapa adalah satu. 主耶稣曾说他与父原为一。 Ini tercatat dalam Injil Yohanes pasal 10. 这记载在约翰福音的第10章 ayat 30. 第10章的30节。 Injil Yohanes pasal 10 ayat 30. 约翰福音的第10章30节。 Kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. 耶稣说我与父原为一。
Dan Alkitab juga mengatakan dia adalah penasihat ajaib, 圣经也说他是奇妙的测试， Allah yang perkasa, 是全能的神， Bapa yang kekal, 永在的父， juga Raja damai. 是和平的君。 Jadi semua gelaran ini tertuju kepada Yesus. 这一切的称呼都是指着耶稣来说的。 Dan ini dinubuatkan oleh Nabi Perjanjian Lama. 这个是由一位在旧约时代的先知所预言的。 Kalau kita melihat dalam Alkitab, 在圣经里面这样记载。 kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 17. 在约翰福音的17章， Injil Yohanes pasal 17 kita baca ayat mulai ayat 6. 17章我们从这个第6节开始念。 Injil Yohanes pasal 17 mulai ayat 6. 约翰福音的17章第6节， Di sini mengatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan kepada mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. 你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们，他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。 Kita baca lagi ayat 11. 我们再看第11节， Yohanes 17 ayat 11. 约翰福音17章11节， Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. 从今以后，我不在世上，他们却在世上。我往你那里去，圣父啊，求你因你所赐给我的名，保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。 Ayat 26. 26节， Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. 我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。 Pada mulanya, 从起初， Yesus itu dinubuatkan sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. 从开始的时候，耶稣被预言是这个奇妙的测试，这个全能的神，永在的父。 Dan hakikat nubuatan ini muncullah Yesus Kristus. 他的这个实现就是耶稣基督的出现。 Jadi, dan inilah sebenarnya nama Tuhan ini pada asalnya. 这个就是神原本的名字。 Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama tidak pernah diberitahu siapakah Tuhan itu, nama Tuhan itu. 在这个旧约圣经里面，我们都知道神的名字没有显明出来。 Tetapi nabi-nabi menubuatkan kemunculan Tuhan ini. 但是众先知都预言这一位神。 Jadi apabila Tuhan Yesus turun ke dunia ini, 当这位耶稣道成肉身来到世界， maka dia mengatakan dalam doanya bahwa nama Bapa itu adalah nama yang diberikan Bapa kepadanya. 主耶稣就说他这个名字就是天父真神赏赐给他的名字。 Jadi ini membuktikan bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan. 这就证明耶稣就是真神本身。 Bahkan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. 他也是创造天地万物的主宰。 Baik, yang kedua, 第二， siapa Yesus ini? 这位耶稣是谁呢？ Yesus juga berkata bahwa dia adalah juru selamat bagi manusia. 主耶稣说他是世人的救主。 Dengan ajaibnya, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini. 非常奇妙的，主耶稣来到这个世间。 Kita boleh berkata pada 2000 lebih tahun yang lalu. 我们可以说在大约2000年前。 Kelahirannya itu merupakan penyataan Tuhan. 他的降世就是神在肉身的显现。 Kemudian dia memberitakan firman. 之后他传扬福音。
dan disalibkan dan mati di atas kayu salib. 之后他被钉死在十字架上， Kuburkan dan pada hari yang ketiga dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. 他被埋葬，3天之后复活了， Dan terangkat ke surga. 之后就升天了。 Jadi sebenarnya dengan jalan demikian Tuhan Yesus menyediakan jalan yang baru dan hidup bagi manusia. 接着这个方法，主耶稣就为我们世人预备了一条又新又活的道路。 Yesus telah menyediakan sebatang jalan yang baru dan hidup itu. 主耶稣已经预备好了这个又新又活的道路。 Jadi pada hari ini apabila kita berdoa, Tuhan Yesus senantiasa mendengarkan doa kita di sorga. 今天我们祷告的时候，主耶稣在天上垂听我们的祷告， Dan membawa kepada kita anugerah dan kasih yang berkelimpahan. 他赏赐给我们丰盛的恩典与慈爱。 Dan ini berlangsung sampailah Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. 这个一直会持续下去。 一直到主耶稣再来迎接我们。 Dalam Roma pasal 8, 在罗马书的第8章， Roma pasal 8 ayat 34. 在罗马书的第8章的34节， di sini mengatakan Tuhan Yesus yang telah mati. 这里说到基督耶稣已经死了， Tetapi sekarang telah bangkit dan sekarang berada di sebelah kanan Bapa. 而且已经从死里复活，现今在神的右边。 Ia menjadi pembela bagi kita. 他替我们祈求。 Kita baca ayat 34. 我们来念第34节。 Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。 Sekarang Yesus berada di sorga. 现今主耶稣在天国里面， Jadi setiap doa-doa yang kita panjatkan itu Tuhan sedang mendengar. 所以我们所献上的祷告主耶稣都在垂听。 Dan Tuhan akan melakukannya sesuai dengan permohonan kita. 主耶稣也会照着我们所祈求的给我们成全， Di mana Dia senantiasa mendengarkan doa setiap umatnya. 因为他经常都听他的子民的祷告。 Jadi kita telah mengenal siapakah Yesus itu. 因此我们已经认识了这位耶稣是谁。 Satu, Dia merupakan Tuhan Allah yang Esa. 第一，他是独一的真神， Dinubuatkan dalam perjanjian lama dan muncul sebagai juru selamat. 就是在旧约所预言的那一位，在新约的时代来出现。 Dia juga adalah juru selamat manusia. 他也是世人的救主。 Kehadirannya di dalam dunia ini sangat ajaib. 他来到这个世间是非常的奇妙。 Namun tujuan Dia ialah untuk menyelamatkan manusia supaya masuk ke dalam kerajaan surga kelak. 他的目的就是要拯救我们世人，将来能够到他的天国里面去。 Jadi pada hari ini Dia senantiasa mendengarkan doa kita. 今天他一直在垂听我们的祷告， Jadi pembela kita. 替我们来代求。 Jadi itu sudah cukup untuk menunjukkan siapakah Yesus itu. 这已经足够证明这位耶稣是谁了。 Jadi rupanya kewujudan Tuhan di dunia ini ada. 原来耶稣是的确的存在的。 Dan kita mengenal Tuhan itu ialah Yesus sendiri. 我们认识这位神就是耶稣， Tuhan yang wujud. 就是的确存在的神。 Baik, sekarang kita melihat benarkah Tuhan itu wujud. 现在我们再来探讨神真的是存在的吗？ Tadinya kita melihat siapakah Yesus itu. 刚才我们所谈论的就是耶稣是谁。 Jadi kita kenal Dia adalah Tuhan. 我们说我们介绍了他就是神。 Jadi sekarang Dia sudah wujud di dunia ini. 他已经存在在这个世间。 Cuma Dia belum lagi menyatakan dirinya pada saat ini. 只不过他在这一刻没有在我们的眼前彰显出来。 Namun kita mengenal Dia dan mengetahui Dia daripada
segala pekerjaan Tuhan itu. 可是我们从他所做的一切工作，能够或者说他的作为，能够认识这位神 Jadi Tuhan itu wujud. 所以神是存在的。 Apakah yang membuktikan Tuhan wujud? 什么事情证明神是存在的呢？ Yang pertama, 第一 segala unsur-unsur yang ada dalam diri manusia 就是人的本性 membuktikan Tuhan wujud. 证明神是存在的。 Kita tahu bahwa manusia ini adalah ciptaan Tuhan. 我们知道人类就是神所创造的 Banyak ciptaan Tuhan yang kita lihat di dunia ini. 我们看到在世间有很多神所造的东西 Tapi manusia adalah ciptaan Tuhan yang unik. 可是人类却是神在他的造物当中一个非常独特的一个所创造的东西 Di mana di dalam manusia itu ada 3 unsur. 因为我们人有三个本质 Satu ialah ada tubuh, 第一个就是有肉体 ada roh 有灵 ataupun disebut sebagai napas, 或者是叫做气 dan ada jiwa. 还有魂 Jadi semua ciptaan Tuhan yang bergerak itu hanya manusia yang unik. 在一切的神所造的活物当中只有人类有这3个元素 Dan manusia juga dicipta dengan begitu sempurna. 人类也是神非常完美的这个创造的作品 Sehingga Alkitab mengatakan ciptaan Tuhan, khususnya manusia ini adalah gambar Allah. 圣经说人类有神的样式，有他的形象 Jadi 3 unsur itu sudah membuktikan bahwa Tuhan itu wujud. 这3个本质或者说元素已经证明神是存在的 3 unsur dalam manusia itu membuktikan Tuhan itu wujud. 意思说在人类里面的3个这个元素已经证明神是存在的 Sehingga dalam Roma pasal 1 ayat 19 memberitahu. 在罗马书1章19节在那里说到 Roma pasal 1 ayat 19. 1章的19节 Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. 神的事情人所能知道的原显明在人的心里，因为神已经给他们显明了。 Jadi melalui Alkitab ini manusia tahu bagaimanakah Tuhan itu yang menciptakan manusia ini. 人类知道神是怎么样来创造他们的 Sebab Allah sendiri yang telah menyatakan kepada manusia 因为神自己已经给他们显明了 melalui firman-Nya di dalam Alkitab. 借着圣经里面的道理 Baik, itulah yang pertama. Yang kedua, 这个就是第一。那么第二呢 benarkah Tuhan itu wujud? 神如何证明神是存在的呢 Yang kedua ialah membuktikan Tuhan itu wujud, 要来证明神是存在的 pembalasan Tuhan itu. 就是神的报应 Alkitab mengatakan Tuhan akan membalas setiap perbuatan manusia. 圣经说神要报应人一切的行为 Dalam Roma pasal 2, 在罗马书的第2章 Roma pasal 2 ayat 6. 第2章的第6节 Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 他必照个人的行为报应个人 Jadi Tuhan akan membalas segala perbuatan manusia. 所以神必照人所行的行为报应他们 Seperti pepatah mengatakan, 正如俗语有句话说 jahat dibalas jahat, 恶有恶报 baik dibalas baik. 善有善报 Kalau kita menanam kacang yang hasilnya pun kacang juga. 种瓜就得瓜 Menanam mentimun, menuai mentimun. 种豆就得豆，种瓜就得瓜。 Jadi ini bermaksud segala perbuatan manusia itu baik dan jahat akan dibalas oleh Tuhan. 这就证明人的行为善恶必有报应。 Yang kata yang lain, Tuhan akan menghakimi setiap perbuatan manusia. 换句话说，神必定审判人的每一个行为。 Yang ketiga, 第三， bagaimana kita membuktikan Tuhan itu wujud? 我们要如何证明神是存在的呢？
dari keajaiban segala ciptaan Tuhan. 从他奇妙所创造的一切的东西， Dari segala isi bumi dan langit. 天地万物的一切 Sudah pasti ada penciptanya. 一定有他的创造者， Ada yang menopangnya. 也有在支撑着或者是托住， serta mengurus semuanya ini. 还有管理这一切。 Dalam Ibrani pasal 3, 在这个希伯来书的第3章， ini jelas mencatatkan. 这里清楚的记载。 Kita lihat Ibrani pasal 3 ayat 4. 我们来看希伯来书的第3章第4节。 Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. 因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是神。 Di sini dikatakan ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. 这里说到建造万物的就是神。 Jadi kalau tiada Tuhan, mana mungkin wujudnya langit dan bumi dan segala isinya. 假如没有神的话，这个天地从哪而来呢？ Hari ini kalau kita membangun rumah mesti ada tukangnya. 今天假如我们要建造屋子，肯定有这个建筑工人或者是工匠。 Ya, kalau kita bilang kita bangun rumah tapi diam-diam saja rumah itu tidak akan dapat dibangun. 假如我们说我们要建房子，可是我们静静的什么的也不做那个肯定房子也建不起来了。 Terciptanya langit dan bumi dan segala isinya ini menunjukkan ada yang membangunnya. 这个天地万物的造成就证明了这位真神的存在。 Dan sudah tentu Tuhan membangunnya dengan keahliannya sendiri. 神也借着他的智慧来创造这一切。 Kita lihat Roma pasal 1. 我们来看这个罗马书的第1章 ayat 20. 第1章的第20节。 Roma pasal 1 ayat 20. 罗马书的第1章第20节。 Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keahliannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. 自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。 Kita dapat mengetahui bahwa Dia, Yesus itu adalah Tuhan yang esa. 我们知道这位神是独一的神。 Di sini dalam ayat ini mengatakan kita mengenalnya dari karyanya. 这节圣句告诉我们，从他所造之物，我们就可以晓得。 Sehingga manusia tidak dapat lagi berdalih. 让我们世人无可推诿。 Jadi ini membuktikan Yesus Tuhan itu adalah wujud. 这就证明这位真神是存在的。 Dan yang keempat, 第4， bagaimana kita membuktikan Tuhan itu wujud? 我们要如何证明这真神是存在的呢？ Yaitu dari pengalaman kepercayaan manusia pada hari ini. 就是从今天世人的信仰的体验。 Setiap umat Tuhan yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. 每一位接受耶稣成为自己的救主的信徒们。 Tentu sekali ada pengalaman mereka yang mereka rasakan. 肯定有他们各自非常宝贵的体验， Ataupun yang mereka alami sendiri. 就是他们亲身所经历的。 Sebagai contoh, 好比一个例子， kita lihat dalam Markus, 我们来看这个马可福音 Injil Markus pasal 16. 马可福音的16章 Injil Markus 16 kita baca ayat 17 dan 18. 16章17节还有18节。 Ayat 17. 17节。 Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 信的人必有神机随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言。 Ayat 18. 18 Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. 手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好了。
Tuhan Yesus memerintah kepada murid-muridnya supaya pergi ke seluruh dunia beritakan Injil. 主耶稣对他的门徒说：“你们要往普天下去，传福音给万民听。” Dan Tuhan berjanji akan menyertai mereka. 主耶稣应许将跟他们同在。 Dan penyertaan Tuhan itu ada 3 aspek. 主耶稣的同在有3方面。 Satu, mengabulkan permohonan doa mereka. 第一就是垂听他们的祷告。 Kedua, pencurahan Roh Kudus itu. 第二就是降下圣灵来。 Dan ketiga ialah tanda-tanda mujizat yang akan menyertai mereka. 第三就是神迹与他们同在。 Jadi murid pun pergi memberitakan Injil. 所以门徒就出去传福音。 Jadi apa yang berlaku? 发生了什么事情？ Kita baca ayat 20. 我们来看第20节。 Di sini dikatakan murid pun pergi memberitakan Injil. 门徒出去到处宣传福音。 Dan Tuhan turut bekerja. 主和他们同工。 Meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. 用神迹随着证实所传的道。 Jadi inilah yang membuktikan bahwa Tuhan itu wujud. 这个就证明神是存在的。 Di mana memberi pengalaman kepada umatnya untuk melakukan pekerjaan 就是 pelayanan. 给他的门徒有这个体验，能够来做这些侍奉的工作。 Jadi hari ini tidak sedikit ya para pekerja suci dalam gereja sebenar yang mengalami pengalaman seperti penyertaan Tuhan. 所以今天在真耶稣教会里面的这些圣工人员也不少有这些体验，有这种侍奉上的经历。 Dan itu sangat membantu dalam pekerjaan suci gereja. 这个非常对我们这个做圣工起了非常大的这个功效或者是作用。 sangat mendorong para pekerja suci dalam gereja Yesus benar ini. 因为它非常激励我们这些圣工人员来继续工作。 Jadi setakat ini kita belajar. 所以到目前我们所学习的， Siapakah Yesus itu? 耶稣是谁？ Dia adalah Tuhan. 他就是真神。 Jadi bagaimana kita membuktikan kewujudan Tuhan ini? 我们要如何证明神的存在呢？ Kita sudah melihatnya. 我们也已经看过了。 Baik, bagaimana? Sekarang kita akan belajar bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar. 现在我们再来探讨，我们要如何证明耶稣就是真神？ Kita tahu, kita hanya kata tadi Yesus itu adalah Tuhan. 刚才我们说耶稣是神， Tapi sekarang kita membuktikan dia itu Yesus itu adalah Tuhan yang benar. 现在我们要证明他就是真神。 Jadi dalam Alkitab membuktikan Tuhan itu adalah benar. 圣经就证明耶稣就是真神。 Baik, dari segi apa? 在什么方面呢？ Yang pertama, 第一 dari segi kedatangannya. 就是从他的降临。 Tuhan 2000 lebih tahun yang lalu turun ke dunia, tetapi sekarang dia berada di surga di sebelah kanan Allah. 在2000多年前，主耶稣降世来的这个世间如今他却在天上。 Tetapi dia pernah menyatakan bahwa dia akan kembali lagi ke dalam dunia ini. 他曾经说过，他将要倒回这个世界来。 Dan tujuannya datang itu ialah untuk menghakimi. 他再来的目的就是要来审判世界。 Dan sebenarnya nubuat kelahiran Tuhan itu telah pun dinubuatkan sebelum 800 tahun sebelum Masehi. 其实有关主耶稣降生的这个预言已经在这个主前800多年前都已经预言了。 Sudah dinubuatkan oleh Nabi bahwa dia akan lahir di Bethlehem. 就是这个先知预言他将降生在这个伯利恒这个地方。 Jadi sesudah Yesus muncul melakukan pekerjaan selama 3 tahun. 主耶稣工作大概3年半之后， Banyak pesanan-pesanan yang ditinggalkan Yesus untuk menyatakan bahwa dia itu adalah Tuhan yang benar. 他说了很多的话，证明他就是真神。 Sebagai contoh pencurahan Roh Kudus. 好比说他预言圣灵将要降下来， Adanya Roh Kudus menunjukkan Tuhan itu wujud. 圣灵就能够证明耶稣。
Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. 就是证明耶稣就是真神。 Dan banyak lagi sebenarnya yang kita boleh rujuk dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah benar. 其实在圣经里面我们还可以找到很多证据能够证明耶稣就是真神。 Dari aspek kelahirannya pun menunjukkan dia itu adalah Tuhan yang benar. 从他的降生就足以证明他就是真神。 Dia tidak dilahirkan dari perkongsian suami istri. 他不是经由夫妻的结合生下来的， Tetapi dia kandung dalam Roh Kudus. 他是由圣灵所怀孕的。 Jadi ini membuktikan dia itu adalah memang salah satu membuktikan Tuhan itu adalah benar. 他这个就其中一个证明他就是真神。 Dan ini sudah tercatat dalam Alkitab ya. 也已经记载在圣经里面。 Baik, yang kedua. 第二， bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar? 我们要如何得知如何来证明耶稣是真神呢？ Yaitu dia sendiri yang mengumumkan 他自己宣告说， ataupun oleh pengistiharan dirinya sendiri. 就是他自己说出来的，他宣告说出来的。 Seperti yang kita baca yang mula-mula tadi dalam Injil Yohanes 10 ayat 30 itu. 正如我们刚才所念的这个约翰福音的第10章30节， Sini mengatakan Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. 这里主耶稣说：“我与父原为一。” Dia juga berkata, 他也说 barang siapa melihat aku, maka telah melihat Bapa. 凡是已经看到我的人，就如同看到了天父。 Kita lihat Injil Yohanes 我们来看约翰福音 pasal 14 ya. 看14章， Injil Yohanes pasal 14约翰福音的14章 ayat 9. 我们来看第9节。 Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. 耶稣对他说：“腓利，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？” Jadi ini ialah pengistiharan Yesus sendiri. 这个是主耶稣自己的宣告。 Melihat Yesus maka telah melihat Bapa. 主耶稣说：“人看见的我，就是看见的父。” Apabila Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 主耶稣问彼得的时候， tentang siapakah dirinya itu, 人说我是谁？ maka Petrus menjawab, engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup. 彼得说：“你是基督，是永生神的儿子。” Jadi Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus. 主耶稣说：“彼得，你是有福的。” Paulus juga pernah bersaksi 保罗自己也曾经这样见 bahwa 证。 Tuhan Yesus yang ada di atas segala sesuatu dan Allah yang harus dipuji adalah Yesus. 就是主耶稣是超乎万夫之上是应当被称颂的。 Mari kita lihat Roma. 我们来看这个罗马书， Roma pasal 9 ayat 5. 罗马书的第9章的第5节， Roma 9 ayat 5. 罗马书的第9章5节。 Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. 列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的，他是在万有之上，永远可称颂的神。阿门。 Baik, di sini kesaksian Paulus 这里是保罗的见证。 ya, bahwa Yesus itu adalah Mesias 说到主耶稣就是这个基督， dan dia adalah Allah yang ada di atas segala sesuatu dan harus dipuji. 他是在万有之上，永远可称颂的神。 Jadi ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar. 这足以证明耶稣就是真神。 Baik, yang ketiga, 第三， bagaimana kita dapat membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar? 我们要如何证明耶稣就是真神呢？ Dari tanda-tanda mujizat yang dilakukannya. 从他所行的神迹奇事。
Sewaktu Tuhan Yesus berada di dunia dahulu, 当主耶稣还在世间的时候， Dia melakukan banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat. 他行了很多的神迹奇事。 Ya, Tuhan pernah berkata, Tuhan pernah menyembuhkan banyak orang. 主耶稣曾经医治好很多人， Sehingga Alkitab mengatakan berbondong-bondong orang datang kepada Yesus dengan motif untuk disembuhkan daripada penyakit. 圣经这样记载，这些众人就他们都涌到主耶稣的跟前来期望能够得到主耶稣的医治。 Mari kita lihat dalam Injil Matius pasal 4. 我们来看这个马太福音的第4章， ayat 23 hingga 24. 第4章23、24节。 Injil Matius pasal 24 ayat 23. 马太福音的4章23节， Pasal 4 ayat 23. 4章23节。 Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. 耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。 Di sini dikatakan sambil Yesus memberitakan Injil dan mengadakan tanda mujizat. 这里记载主耶稣传天国的福音，同时医治百姓各样的病症。 Ayat 24 mengatakan, 24节这里说到， maka tersiarlah kabar itu di seluruh Syria, di seluruh tempat itulah. 他的名声就传遍了叙利亚这个地方。 Dan orang membawa yang menderita berbagai penyakit. 那里的人就把一切害病的， Ada yang kerasukan, ada yang sakit ayan, ada yang lumpuh. 就是害各样疾病的，各样疼痛的和被鬼附的。 Dan Yesus menyembuhkan semua, menyelesaikan semua masalah manusia yang datang kepadanya. 癫痫的、瘫痪的都带了来，耶稣就治好了他们。 Ayat 25 mengatakan ramai orang sampai di sini dikatakan istilah berbondong-bondong. 这里说到当下有许多人，这里说许多人， Jadi di sini memberitahu kita, 这里就告诉我们， memandangkan dia adalah Tuhan 既然他是真神， dan dapat memberi damai sejahtera kepada manusia, 也能够给世人平安， maka sudah tentu Yesus juga boleh membawa kita pulang ke surga. 那么很肯定的，他也能够带我们回到天国里面去。 Jadi inilah yang membuktikan Yesus, yang ketiga membuktikan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. 这个就是第3方面来证明耶稣就是真神。 Dan yang keempat, 第4， bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar? 我们要如何证明耶稣就是真神呢？ Di mana Yesus dapat berkuasa mengampuni dosa manusia. 就是耶稣能够赦免人的罪。 Kalau kita melihat peristiwa dalam Alkitab dalam pekerjaan Yesus dahulu, 假如我们看圣经里面的记载，说到耶稣以前的工作， banyak sekali Yesus menyatakan dosamu telah diampuni. 很多次主耶稣说你的罪赦了。 Jadi kalau dia tidak berkuasa, kalau Yesus itu tidak berkuasa, maka dia mana mungkin dia dapat mengampuni dosa dengan cara bercakap saja. 假如主耶稣没有权柄的话，他如何能够说出来说你的罪赦了呢？ Kalau kita baca dalam Markus pasal 2 ya. 假如我们看这个马可福音的第2章， Markus pasal 2 mulai daripada ayat 1 hingga ayat 12. 2章的第1节到12节的这一段。 Baik, di sini seorang lumpuh yang digotong, yang dibawa oleh 4 orang. 这里说到有一位瘫痪的病人被4个人抬来。 Ayat 3 memberitahu, 第3节说到， ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. 有人带着一个摊子来见耶稣，是用4个人抬来的。 Jadi mereka berusaha sampailah orang lumpuh ini di pangkuan Yesus, di dekat Yesus. 他们非常的努力要把这个瘫痪的人带到主耶稣的跟前。 Dan kemudian Yesus berkata kepada orang ini, orang lumpuh ini. 之后主耶稣对这个摊子说， Ayat 5. 第5节，
Kalimat terakhir mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. 小子，你的罪赦了。 Baik, sebagaimana Yesus mengampuni, ya, dapat mengampuni dosa manusia 主耶稣如何能够赦免人的罪呢？ pada waktu itu. 在当时 Begitu juga Yesus dapat mengampuni dosa kita pada hari ini. 换句话说，主耶稣当时是如何能够赦免人的罪今天主耶稣也能够如此的赦免我们的罪。 Dengan cara bagaimana supaya dosa kita dapat diampuni pada hari ini? 今天我们要借着什么方法使自己的罪能够得赦呢？ Kita harus percaya Yesus. 我们要相信耶稣， Kita bertobat 我们要悔改， dan harus memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa. 要受洗，洗去我们的罪。 Dengan jalan ini maka kita akan dapat menerima janji kerajaan surga pada suatu hari kelak. 借着这个方法，我们就能够承受天国里面的应许。 Jadi Yesus dapat mengampuni dosa. 所以主耶稣能够赦免人的罪。 Karena nama Yesus pada hari ini walaupun dia berada di surga, 耶稣虽然今天已经在天上了， tetapi nama itu sangat berkuasa. 可是他的名字非常的有权柄 Asalkan kita menyebut dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan hadir. 只要我们说奉主耶稣圣名，那么主耶稣就会到我们中间。 Dan inilah yang dicatatkan dalam Alkitab, 这也是在圣经里面所记载的。 bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. 就是在这天下人间没有赐下别的名，人能够靠着得救的。 Ini tercatat dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. 这记载在这个使徒行传的第4章12节。 Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. 除他以外别无拯救。 Jadi selain di dalam Yesus tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan. 除了主耶稣，再没有拯救，再没有赦罪了。 Di bawah kolong langit hanya nama ini saja ada di bawah kolong langit untuk mengurus segala masalah manusia. 在天下人间，只有这个名能够处理人一切的问题。 Jadi percaya kepada nama ini maka kita akan hidup. 所以我们要相信这个名字，我们就能够永远活着。 Baik, yang seterusnya. 接着下来， Bagaimana kita membuktikan Yesus itu adalah Tuhan yang benar? 我们要如何证明耶稣就是真神呢？ Yesus merupakan seorang yang tidak berdosa. 主耶稣是不曾犯罪的， Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa. 主耶稣不曾犯罪。 Alkitab mengatakan dia dicobai tetapi tidak berbuat dosa. 圣经说他受试探，可是他不犯罪。 Mari kita lihat dalam Ibrani. 我们来看希伯来书， Ibrani pasal 4 ayat 15. 希伯来书的第4章15节， Ayat 15. 15节。 Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. 因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。 Di sini dikatakan, 这里说到， Tuhan itu tidak pernah berbuat dosa. 主耶稣不曾犯罪。 Kenapa di sini dikatakan dia dicobai? 为什么这里说到他曾在凡事上受过试探呢？ Kenapa dia Tuhan tetapi dia masih dapat dicobai? 为什么他是神，可是他却受试探呢？ Sebab dalam dunia dahulu dia meminjam tubuh manusia. 因为他来到世界是借着人的身体来的。 Jadi tata cara penyelamatan Tuhan itu harus dia mati sebagai manusia, barulah menggenapkan anugerah keselamatan. 他的救恩要成全，要接着他道成了肉身，死在十字架上才能够完成这个救恩。 Jadi tidak heranlah kenapa dikatakan di sini dia turut merasakan kelemahan-kelemahan seperti manusia. 因此这里说到他也能够体恤人的软弱。 Tetapi sebenarnya dia adalah Tuhan. 其实他是神。 Dan Alkitab juga mengatakan tipu tidak ada di dalam mulutnya. 圣经也说到这他口里没有谎言。 Kita lihat 21 Petrus 我们来看这个彼得前书 pasal 2 ayat 22.
彼得前书的第2章22节。 Kita terus pasal 2 ayat 22. 彼得前书的2章22节。 Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 他并没有犯罪，口里也没有诡诈。 Ini menggambarkan ketika Yesus berada di atas kayu salib. 这里是说到当主耶稣是被挂在十字架上的时候， Dia di atas kayu salib dicaci maki, 在十字架上他被人家辱骂， dia menderita, 他受苦， dia diancam, 他被威胁， tetapi semuanya itu dibiarkannya. 可是主耶稣任凭他们做， Dia menyerahkan kepada Bapa di surga, 他交托给天上的父神， supaya Bapa di surgalah yang empunya pengadilan. 好让真神来执行这个公义。 Jadi seumur hidup Tuhan, setelah waktu dia masih hidup di dunia ini sebagai manusia, dia tidak pernah berbuat dosa. 主耶稣在世间的日子是不曾犯罪的。 Ketika dia diadili di hadapan Pilatus, 当他在这个比拉多的面前受审的时候， Pilatus pun mencuci tangan. 这个比拉多也也在众人面前洗手。 Sebab dia tidak melihat apakah kesalahan Yesus itu. 因为他也找不出耶稣有犯什么过错。 Mari kita lihat peristiwa ini 我们来看这个事迹， dalam Matius pasal 27. 这个马太福音的27章 Matius pasal 27 ayat 24. 27、24、 Ayat 24. 24节。 Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekecauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. 24节，比拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说，流这一人的血，罪不在我，你们承担吧。 Yesus di depan Pilatus untuk diadili. 主耶稣站在这比拉多面前来受审， Tetapi Pilatus pun tidak dapat menemukan kesalahan 可 Yesus. 是这个比拉多也找不出主耶稣有什么错处来。 Jadi Pilatus berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. 所以比拉多说，流这个义人的血，我没有份。 Jadi ini membuktikan Yesus itu tidak berdosa. 这个就证明耶稣不犯罪。 Baik, yang seterusnya, 接着下来 bagaimana kita membuktikan Yesus itu adalah Tuhan yang benar? 我们要如何证明耶稣就是真神呢？ Dia amat mengasihi manusia. 他非常爱我们世人， Bagaimana dia mengasihi manusia? 他如何爱我们世人呢？ Dia pernah disalibkan, 他曾经被钉在十字架上， menerima kesakitan dan penderitaan yang tidak terhingga 承受一个无极限的苦楚、痛 demi 楚 dosa-dosa manusia. 为了人类的罪， Mengalirkan darah sehingga manusia pada hari ini ditebus melalui darahnya. 流出宝血，好让今天的世人借着他的宝血能够得以救赎。 Melalui darahnya yang mengalir itu kita memperoleh penyelamatan. 借着这个宝血，我们得到了这个救恩。 Jadi melalui kisah agung ini 借着这个伟大的事件， memberitahu kita 告诉我们 bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. 这是主耶稣就是真神本身。 Tidak ada orang yang baik mati untuk orang baik. 没有义人是为人死的。 Tiada orang yang sanggup mati untuk orang lain. 没有人甘愿为其他人来代死。 Tetapi Yesus sanggup mati untuk orang lain. 可是主耶稣愿意为他人而死。 Mari kita lihat Roma pasal 5. 我们来看这个罗马书第5章， Roma pasal 5 ayat 8. 第5章的第8节， Ayat 8. 第5章的第8节， Roma pasal 5 ayat 8. 罗马书的第5章第8节。 Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。 Sini dikatakan Yesus sanggup mati untuk orang berdosa. 这里说到主耶稣愿意为罪人而死。
Sebab di ayat 7 mengatakan tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. 因为在第7节有这样说到，为义人死是少有的， Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 为人人死的或者有敢做的。 Manusia di dunia telah dibelenggu dengan dosa, memang orang jahat bukan orang baik. 这个世人被罪而捆绑，肯定不是义人，而是恶人。 Tetapi Yesus rela mati untuk semua manusia. 可是耶稣甘心为所有的世人而死。 Jadi bukankah ini menunjukkan dia adalah Tuhan yang benar? 难道这不能证明耶稣就是真神吗？ Menyatakan kasih yang tidak ada batasan. 他已经写出了这个无极限的大爱来。 Kasih manusia ada batasnya. 我们人的爱有它的限度， Tetapi kasih Tuhan itu tidak ada batasannya. 可是耶稣的爱是没有限度的。 Jadi Yesus menunjukkan teladan ini. 耶稣已经这个表明了这个或者说树立了这个榜样。 Dan yang seterusnya, 接着下来 bagaimana kita membuktikan Yesus itu adalah Tuhan yang benar? 我们要如何证明耶稣就是真神呢？ Dia telah mati tapi bangkit kembali. 他死了之后复活了。 Seperti yang kita ulang-ulang beritahu tadi bahwa Yesus telah mati, ya, disalibkan. 刚才我们又重复的说，主耶稣为了我们的罪钉在十字架上。 Kemudian dia dikuburkan. 他死了之后就被埋葬了。 Pada hari yang ketiga dia bangkit. 第3天他复活过来。 Dan sekarang dia berada di dalam kerajaan surga. 如今他在天国里面。 Kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. 他的复活就证明了他就是真神。 Dia adalah Tuhan atas kehidupan. 他是生命的主。 Dan juga membuktikan jaminan kebangkitan kita pada hari kelak. 他也这个确认我们将来世界末日要复活过来。 Kalau Yesus tidak bangkit, maka itu tidak ada jaminan. 假如主耶稣没有复活的话，这个就没有他的保障了。 Yesus sudah bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa. 可是现在主耶稣已经复活了，坐在天父正神的右边。 Ini satu jaminan keselamatan yang mutlak. 这个是一个绝对的这个得救的保证。 Jadi ini membuktikan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. 他证明耶稣就是真神。 Dan hari ini Tuhan sedang mendengar doa kita. 今天主耶稣在垂听我们的祷告。 Dia adalah Allah yang hidup, ya, ada di surga. 他是永活存在天上的神。 Jadi melalui doa kita akan mendapat tindak balas daripada Tuhan. 接着祷告，我们能够从神那里得到反应。 Sebagai bukti tindak balas Tuhan yang sangat jelas ialah pencurahan Roh Kudus. 这个最明显的反应就是主耶稣所降下的圣灵。 Bahwa umat gereja benar berdoa dengan bahasa roh. 真耶稣教会的信徒是用灵言祷告，或者说在灵言里面祷告的。 Dan itu adalah bahasa yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk berdoa. 这个就是主耶稣给他们的一个祷告的语言。 Jadi ini membuktikan tindak balas Tuhan. 这个就是说明了主耶稣的反应。 Dan sebenarnya banyak lagi tindak balas yang kita boleh rasai dari pengalaman kita. 其实我们还有很多从我们的体验能够经历的。 Seperti bagaimana Yesus itu menghindari kita daripada malapetaka. 好比说主耶稣是如何保守我们免去一切的灾祸。 Seperti penyakit. 好比说这个疾病， Tuhan menyembuhkan kita dari penyakit. 主耶稣医好了我们的病。 Jadi ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mati tapi bangkit kembali. 这个就证明耶稣虽然是死了之后，他却复活过来。 Yang senantiasa memperhatikan, hari ini memperhatikan segala keperluan manusia. 今天他一直在关心，在看着人所需用的一切。 Jadi itulah hujah-hujah yang menyatakan bagaimana kita membuktikan Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan yang 这 benar. 个就是几点证明耶稣就是真神。 Dan kita melihatnya semua pun ada dalam Alkitab ini. 这一切的一切
都记载在圣经里面。 Baik, seterusnya 接着下来 kita akan belajar apakah kasih karunia yang dianugerahkan oleh Yesus kepada kita. 我们要学习主耶稣赏赐给我们人类什么恩典。 Yang pertama, 第一， memberikan damai sejahtera. 赏赐我们平安。 Kita lihat Yohanes. 我们来看约翰福音 Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. 14章27节。 Injil Yohanes 14 ayat 27. 约翰福音的14章27节。 Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. 我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。 Damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. 主耶稣所赏赐的平安不像世人所赐的。 Damai sejahtera merupakan keperluan manusia. 这个平安是我们人类非常需要的。 Dan Tuhan berjanji kepada kita akan meninggalkan damai sejahtera. 主耶稣这样答应我们将留下他的平安给我们。 Dan damai sejahtera ini termasuklah damai sejahtera dari segi jasmani. 这个平安也包括了我们的肉体方面。 Seperti kita jatuh sakit dan kita disembuhkan. 好比说我们生病了，主耶稣医治好了我们。 Kita kemalangan tapi kita selamat terhadap kemalangan itu. 我们虽然遭遇了这个灾祸，可是我们免于这个灾祸。 Seperti peristiwa orang banyak yang datang dengan motif meminta kesembuhan dalam Matius tadi. 正如这刚才马太福音书那里记载，有很多人到主耶稣的面前来，期望能够得到主耶稣的医治。 Jadi mereka datang dengan motif untuk disembuhkan. 他们所带来的这个动机就是希望能够痊愈。 Dan ada orang yang sakit, ada orang yang kerasukan. 有人生病了，也有人是被污鬼所附着的。 Dan semuanya itu telah disembuhkan. 他们所有人都被主耶稣治好了。 Jadi ternyata semua masalah jasmani yang dialami oleh manusia diurus oleh Tuhan. 就证明我们人肉体所遭遇的一切都是神在主耶稣在安排在处理。 Jadi apalagi damai sejahtera yang diberikan Tuhan? 主耶稣或者说神还给我们什么平安呢？ Selain daripada damai sejahtera jasmania, 除了这个肉体方面的平安， juga damai sejahtera dari segi semangat mental kita. 也在这个精神方面的这个平安。 Seperti masalah jiwa, 好比说这个心理病 kekecewaan, 失望， dan banyak lagi. 还有很多很多。 Dan banyak contoh dalam Alkitab orang yang sakit jiwa, yang gila itu pun disembuhkan. 在圣经里面也有好多个例子说到那个疯子或者已经杀了的人他们得蒙医治。 Mari kita lihat dalam Markus. 我们来看这个马可福音， Markus pasal 1马可福音的第1章 ayat 27. 1章27节。 Markus pasal 1 ayat 27. 马可福音的第1章27节。 Baik, di sini mujizat yang berlaku di Kapernaum. 这里是发生在加百农这个地方的一个神迹。 Apabila orang melihat roh jahat ya disembuhkan, diusir daripada orang itu. 当众人看到这个污鬼被赶出去之后， Ayat 27 mengatakan mereka takjub. ayat 27. 在27节那里说到，众人都惊讶， Sehingga mereka tidak dapat berkata apa-apa. 他们甚至不能够说什么。 Kata mereka, apa ini? 他们说这是什么事呢？ Dan berkata, kuasa dari mana orang ini dapat? 他们还问他是用什么权柄来做这一切的？ Roh jahat pun patuh kepada dia. 连这个污鬼也听从了他。 Jadi orang ini kerasukan. 因为这个人是被鬼附着了。 Tapi Yesus telah mengusir roh yang membelenggu dia. 主耶稣就释放他从这个被捆绑的在被捆绑的状态里面释放了他。 Dan orang bukan saja heran tetapi
takjub ya, takjub. 这些人不仅仅感到稀奇，他们甚至是惊讶。 Dia terkejut melihat keadaan ini. 他们看到这一幕，都感到非常的惊讶。 Di mana Yesus telah memberikan damai sejahtera kepada orang yang sudah dibelenggu begitu lama. 主耶稣对一个已经被捆绑那么多年的一个人，主耶稣医治好了他。 Yang ketiga, 第三， damai sejahtera yang bagaimana Yesus berikan, 主耶稣还给什么平安呢？ yaitu damai sejahtera batiniah. 就是心灵上的平安。 Damai sejahtera batiniah, berdamai sejahtera batiniah ini seperti masalah batiniah, seperti kegelisahan, kesedihan, tekanan dan sebagainya. 好比说我们忧虑，我们伤心，我们失望等等等等。 Jadi kita yang sudah percaya Yesus ini harus percaya bahwa Yesus mampu menyelesaikan masalah kita. 我们这相信耶稣的人要相信主耶稣能够解决所有的问题。 Karena Yesus pernah berjanji, 因为主耶稣曾经这样应许过， yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadanya. 凡劳苦重担的人担重担的人可以到他的面前来。 Dan Yesus akan memberi kelegaan. 主耶稣要赏赐给安息给他。 Dan ini sudah terbukti peristiwa-peristiwa pekerjaan Yesus dalam Alkitab. 这个圣经里面所记载的这个事迹已经证明了主耶稣的这一方面。 Dan hari ini apabila kita benar-benar bersandar, sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa. 今天假如我们非常用心的来仰赖神，依靠他的话我们肯定不会失望。 Begitulah bentuk damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada manusia. 这个就是主耶稣给世人的平安。 Apalagi kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita, 主耶稣还给我们什么恩典呢？ yaitu memberikan kebebasan dan kemerdekaan. 给我们自由。 Kebebasan dan kemerdekaan bagi orang dunia. 世人的自由Apabila mereka itu merasa mereka sudah kaya, mereka sudah tidak ada masalah lagi. 当他们已经发达了，已经变成富裕了他们认为自己什么问题都没有。 Tetapi kebebasan seperti ini adalah berupa sementara. 可是这种快乐只不过是暂时性的。 Karena ini hanya kebebasan dari segi lahiriah. 因为这个是在这个外表或者是肉体的一种自由罢了。 Manusia yang sudah berhasil sehingga mendapat pekerjaan yang baik juga dianggap sebagai kemerdekaan. 当一个人能够得到一份美好的工作这个也是给他的一种自由。 Tetapi apakah kebebasan dan kemerdekaan yang utuh itu? 这个真正的这个自由 Kemerdekaan atau kebebasan yang dijanjikan Tuhan adalah yang lebih mendalam. 可是这个主耶稣所给予的自由是更加的深奥的。 Ia tidak hanya dinilai dari segi dinilai dari segi keberhasilan jasmani seseorang itu. 它不仅仅在人肉体所得到的益处能够反映这个自由， Ataupun keberhasilan dari segi hikmat duniawi orang itu. 或者是这个人属世的智慧。 Jadi apakah kebebasan dan kemerdekaan yang dijanjikan Tuhan itu? 所以主耶稣所答应的那个这个自由到底是什么呢？ Satu, 第一， yaitu kebebasan yang tidak dibelenggu oleh iman kepercayaan yang salah. 就是没有被这个错误的信仰所捆绑的自由。 Kepercayaan yang salah itu bukan satu kemerdekaan. 错误的信仰并不是一个自由。 Memiliki kepercayaan yang benar barulah itu dikatakan sebagai kebebasan dan kemerdekaan. 假如是拥有这个纯正的信仰的话，这才能够算的配的是得到了这个真正的自由。 Jadi kita sudah buktikan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. 我们已经证明了耶稣就是真神。 Percaya Yesus, bertobat dan datang kepada Yesus tidak mengecewakan kita. 相信耶稣悔改的接受洗礼的主耶稣不会让他失望。 Jadi
kebebasan dan kemerdekaan itu adalah apabila kita memiliki kebenaran yang datang dari Tuhan. 所以当我们得到这个自由的话，就意思说我们能够从神那里得到他的真理。 Yang kedua, 第二， apakah kebebasan yang sesungguhnya itu yang dijanjikan Tuhan? 耶稣所答应的这个真正的自由是什么呢？ Tidak dibelenggu oleh dosa dan kejahatan. 就是不被这个罪恶所捆绑。 Orang menganggap kebebasan, orang dunia menganggap kebebasan itu apabila dia boleh melayani kemauan, keinginannya di dunia ini. 一个人认为自己自由的时候，就是他能够尽情的放纵自己肉身的这个情欲。 Jadi apa saja yang dia inginkan dia dapat itu dikatakan sebagai kebebasan dan kemerdekaan. 他所见到的，他心所要的，他能够得着这个可以说是他的自由。 Sebenarnya mereka orang dunia tidak sadar apa yang mereka buat itu adalah dosa 其实 kejahatan. 世人他们不晓得他们所做的在神眼中是一个罪恶。 Jadi kebebasan yang tidak dibelenggu oleh dosa dan kejahatan ini adalah hidup baru. 所以这个不被罪恶所捆绑的自由，就是一个新生的生活， Hidup baru yang ada dalam Kristus. 就是基督里面的这个新生的生活。 Kita lihat Efesus. 我们来看这个以弗所书， Efesus pasal 4 ayat 21 mulai. 以弗所书第4章从21节开始， Mulai ayat 21 hingga 23. 21节到23节， Mari kita baca ayat 21. 我们来看21节。 Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 你们学了基督，却不是这样。 Ayat 22. 22节， Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kami yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. 22节就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。23又要将你们的心智改换一新。 Di sini menyatakan kebebasan dan kemerdekaan itu apabila kita menemui manusia baru. 这里说到，当我们得到这个改换成新人之后那么我们就能够得到真正的自由了。 Sebab ayat 22 kalimat tengah-tengah mengatakan manusia lama harus menanggalkan manusia lama. 因为22节说到要脱去你们从前行为上的旧人。 Manusia lama ini ialah manusia yang berdosa. 因为这个旧人就是犯罪的， Di mana manusia lama ini menemui kebinasaan. 这个旧人他们将面临这个灭亡。 Ya, harus kita memperbaharui diri kita di dalam Yesus. 因此我们要在基督耶稣里面常常的更新自己。 Dan ini sudah tentu bermula dari asas dia ialah mesti bertobat dibaptis. 当然，这也是从最基本的开始，就是从这个悔改来开始。 Jadi kehidupan yang seterusnya kita lakukan ialah memegang segala perintah-perintah dan hukum Tuhan. 接着下来的生活就是要遵守神一切的吩咐和诫命。 Samping itu kita berusaha untuk melayani Tuhan seumur hidup kita. 还要一生一世能够努力的为主来工作。 Jadi kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita ialah memberi kebebasan dan kemerdekaan. 神所赐给我们的恩典就是给予我们自由。 Baik, yang seterusnya. 接着下来， Apakah kasih karunia yang dianugerahkan Yesus kepada kita? 神给我们什么恩典呢？ Memberikan kesukacitaan. 就是他赏赐喜乐给我们。 Bukan saja Tuhan Yesus memberikan damai, kebebasan, damai sejahtera, kebebasan dan juga kemerdekaan. 这主耶稣不仅仅赏赐给我们平安给我们这个自由， Tetapi juga memberikan kita kesukacitaan. 他也赏赐这个喜乐给我们。 Dan kesukacitaan yang diberikan Tuhan ini bukan seperti yang dikejari oleh orang dunia. 这个主耶稣所赏赐的喜乐，并不是世人所追求的。 Jadi kesukacitaan ini seperti yang bagaimana? 因此这个喜乐是怎么样的喜乐呢？ Yaitu
kesukacitaan di dalam jiwa rohani. 就是在心灵上的喜乐。 Kegembiraan ataupun kesukacitaan jasmani itu hanya sementara. 我知道这个肉体的喜乐只不过是暂时的。 Oleh itu kegembiraan atau kesukacitaan seperti ini tidak bertahan lama. 因此这样的喜乐不能长久， Mudah dipengaruhi oleh persekitaran. 很容易受这个环境所影响。 Tetapi kesukacitaan yang dianugerahkan Tuhan Yesus berasal dari batin dan kekal bertahan lama. 可是主耶稣所赏赐的喜乐是从心里所发出来的，是能够永恒的。 Ini karena dia tidak dipengaruhi oleh persekitaran dan hal-hal yang lain. 他不受这个环境还有其他事情所影响。 Kita lihat dalam Injil Yohanes. 我们来看这个约翰福音。 Kita baca dalam Injil Yohanes 约翰福音 pasal 16 16章 ayat 22. 16章的22节。 Ayat 22. 22节。 Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. 你们现在也是忧愁，但我要再见你们，你们的心就喜乐了。这喜乐是也没有人能够夺去的。 Ini adalah penghiburan Yesus kepada murid-murid. 这个是主耶稣给门徒的安慰。 Karena Yesus mengumumkan kepergiannya. 因为主耶稣已经向门徒来公布了他将离开。 Katanya tinggal sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku. 主耶稣说，再过一段时间，你们就不能再见我了。 Jadi murid pun tidak paham apakah maksudnya itu. 门徒不明白主耶稣所说的，等不多时，你们就不得见我。 Kemudian Yesus mengambil satu perempuan yang hamil, yang mengandung. 之后主耶稣拿一个怀孕的妇人。 Mari kita lihat dalam ayat 22. 我们来 ayat 21. 我们来看21节。 Jadi kata Yesus, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. 主耶稣说，妇人生产的时候就忧愁。 Tetapi sesudah ia melahirkan anak, ia tidak ingat lagi akan penderitaan itu. 因为他的时候到了，即生了孩子，就不再纪念那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。 Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. 因为他欢喜世上生了一个人。 Seorang ibu yang melahirkan anak. 因为生产的母亲， Walaupun dia dia berdepan dengan penderitaan karena melahirkan anak. 因为他虽然他要面临这个生产的苦楚， Tetapi sesudah dilahirkan segala penderitaan itu akan hilang begitu saja karena dia gembira. 可是当他生产之后，这一切的苦楚就过去，他就欢喜过来了。 Jadi Yesus menyatakan demikian juga kamu nanti. 主耶稣说，你们也是这样。 Kamu tidak akan melihat aku. 你们等不多时，你们就不得见我了。 Tetapi Yesus menjaminkan bahwa suatu hari kelak nanti mereka akan gembira. 可是主耶稣他答应有一天你们将要喜乐起来。 Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan atau kesukacitaan itu dari 没有 mereka. 人能够从你们那里夺去这个喜乐。 Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu, sukacita yang diberikan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. 所以这个就证明主耶稣所赏赐的喜乐不会受这个世界所影响。 Tuhan itu datang ke dunia membawa kasih karunia. 主耶稣也把这个恩典带到这个世界来。 Dan kasih karunia-Nya itu tidak ada batasan, tidak berkesudahan. 这个恩典是无穷无尽的。 Oleh itu kita harus menghargai kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. 因此我们要好好的珍惜
主耶稣所赏赐给我们这一个大爱。 Jadi inilah kesukacitaan yang kekal abadi. 这个就是永恒的喜乐。 Baik, yang seterusnya. 接着下来， Apalagi anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, 主耶稣还给我们什么恩典呢？ yaitu memberi pengharapan. 就是给我们这个盼望。 Manusia hidup karena pengharapan. 人因为盼望而活着。 Tuhan bukan saja memberi damai sejahtera, kesukacitaan, tetapi yang sangat penting ini ialah pengharapan. 主耶稣不仅是给我们这个平安还有喜乐，主耶稣也赏赐给我们更加重要的就是这个盼望。 Memang di dunia ini kita percaya dan bersandar penuhnya kepada Tuhan. 当然，我们在这个世间信靠神。 Tetapi yang sangat penting apabila Yesus berjaya membawa kita ke dalam kerajaan surga yang kekal. 可是更加重要的就是主耶稣要带我们到他永生的天国里面去。 Di mana segala jeripaya seumur hidup kita berada di dunia dahulu akan lenyap dan kita akan mendapat pengharapan yang kekal. 我们在这个世间的一切辛苦就这样过去了我们就被带到这个永远的天国里面去。 Dan pengharapan yang sangat nyata sebagai jaminan keselamatan kita yang dijanjikan dalam Alkitab. 这个盼望非常的明显，就是圣经里面所应许的这一个盼望。 Apabila kita menerima Roh Kudus dari Tuhan. 就是我们将得到一个凭据这个凭据就是主耶稣所赐的圣灵。 Roh Kudus membuktikan bahwa kita ini adalah milik Tuhan mutlak. 因为圣灵要证明我们是属于基督的，是属于主耶稣的。 Kalau kita lihat dalam Roma pasal 8, 假如我们来看这个罗马书的第8章， ayat 9. 罗马书的第8章的第9节， Roma pasal 8 ayat 9. 罗马书的第8章第9节， Tapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵的。人若没有基督的灵，就不是属基督的。 Jika orang dalam kalimat terakhir di sini, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 这里说到人若没有基督的灵，就不是属基督的。 Jadi sia-sia kita percaya Yesus kalau kita tidak memiliki Roh Kudus. 假如我们没有圣灵的话，我们信主也是枉然的。 Efesus pasal 1 ayat 13 hingga 14. 在以弗所书的第1章13节到14节， Saya mengatakan kita mendengar Injil keselamatan. 这里说到我们已经听见了这个真理的道， Dan menerima Roh Kudus itu adalah jaminan keselamatan kita memperoleh seluruhnya janji Tuhan. 就是得救的福音，既然相信他，就说了所应许的圣灵为印记。 Jadi pengharapan surgawi itu kita akan miliki sekiranya kita memiliki tanda bahwa kita ini adalah milik Tuhan. 假如我们拥有这个属于神的这一个凭据，那么我们就能够得着这个天国的盼望。 Jadi salah satu tanda menjadikan kita milik Tuhan ialah Roh Kudus. 其中这个凭据就是这个圣灵。 Saudara-saudari, para rekan sekerja yang dikasihi. 因此各位亲爱的弟兄姐妹亲朋戚友们， juga kawan-kawan yang turut serta dalam kelas ini. 就是参加今天晚上我们慕道班的各位亲朋戚友。 Karena kita telah belajar tentang siapakah Yesus. 我们已经学习了这个耶稣是谁。 Jadi semoga ini sedikit sebanyak memberi kepahaman kepada kita pengenalan tentang Yesus. 希望这多少给我们一些认识让我们能够知道这位耶稣到底是谁。 Semoga Tuhan memberkati. 愿神祝福我们大家。 Baik, seterusnya kita akan berdoa. 接着下来我们要一起来祷告。 Doa yang kedua kali ini kita akan berdoa dengan Roh Kudus. 第二次祷告，我们将以这个灵言
来祷告。 Saya mempersilakan kawan-kawan yang turut serta berdoa bersama-sama dengan kami. 我们欢迎各位亲朋戚友跟我们一同来祷告。 Dan sukacita saya memberitahu bagaimana cara memulahkan doa kita ini. 小弟将介绍一下我们祷告的方法是怎么样的。 Mula-mula kita berlutut, 首先我们要跪下来， jabatkan tangan, 我们合上我们的双手， kita pejamkan mata. 我们闭上我们的眼睛。 Kemudian kita mulakan doa dalam nama Tuhan Yesus, berdoa haleluya. 之后我们念奉主耶稣基督圣名祷告，哈利路亚。 Sekiranya kita ada permohonan kepada Tuhan, kita beritahu Tuhan. 假如我们有向主耶稣所要求的，我们可以直接告诉耶稣。 Jadi selepas itu kita berulang-ulang menyebut haleluya. 之后我们反复的念哈利路亚。 Haleluya itu bermaksud puji Tuhan. 哈利路亚的意思就是赞美神。 Sekarang mari kita berlutut dan sama-sama berdoa. 现在我们就一起同心跪下来祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjatkan doa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik, kelas kita berakhir sampai di sini. Jadi terima kasih kepada semua yang turut serta dalam kelas inilah. 我们感谢主，我们今天晚上的这个圣经要道研习班就到此结束。谢谢大家能够抽空来参加今天晚上的这个课程。 Semoga Tuhan memberkati kita semua. 愿神祝福我们大家。 Ya. 哈利路亚。